Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Maria Dr. Nur Azimah binti Zakaria, pensyarah kursus Teks Kanun Melayu BSS 3143 serta rakan-rakan yang kami kasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 5 hari ini akan membentangkan mengenai ulasan buku Teks Kanun. Ayo kita sama-sama saksikan. Sinopsis Teks Kanun. Kanun merujuk kepada teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan General Annal atau silsilah. Sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang memberi jaminan kepada kesahihan kebenaran. Pengarang tradisi adalah seorang penyalin dan penterjemah kerana dia boleh menyadu, merombak dan menyesuaikan sesebuah karya asli supaya menjadi karya yang lebih menarik berdasarkan cita rasanya dan mengikut kepada budaya yang melahirkannya. Peranan pengarang sebagai dagang yang boleh mengulang kembali teks kanun iaitu sejarah Melayu bagi menghasilkan hikayat Melayu dilihat mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Hikayat Melayu menceritakan kisah zaman sebelum kerajaan Siap iaitu kisah Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah kepada kisah kemangkatan Raja Kecil sebagai seorang sultan yang berdaulat dan meninggalkan keturunannya iaitu di sebelah anak gahara daripada Tengku Mahmud sehinggalah kepada zaman Tengku Akil untuk menerajui pemerintahan di Siap. Tengku Said telah mengisahkan hubungan darah yang berlaku antara Raja Kecil dengan Sultan Mahmud II sebagai peneraju utama cerita. Kelangsungan cerita dapat berjalan dengan lancar dengan beberapa episod yang dikaitkan secara langsung dengan kewibawaan Raja Kecil sebagai berdarah keturunan Melaka. Konsep daulat yang ada pada Raja Kecil adalah kesinambungan daripada konsep wa'adat yang berlaku antara Seri Teribuana dan Deman Lebadaun dalam sejarah Melayu. Sebagai seorang yang berketurunan Sultan Mahmud II, maka daulat yang ada pada diri Raja Kecil tidak boleh dipertikaikan. Hikayat Melayu bukan sahaja lahir sebagai dokumen budaya atau sastra, namun kelahirannya amat penting pada zaman dan keturunannya. Teks kanun diterbitkan dan dicetak di Malaysia oleh penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia. Saya teruskan lagi dengan latar belakang buku Teks Kanun Melayu. Buku ini dihasilkan oleh penulis dalam menjayakan tesis ijazah Doktor Falsafah Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Kemudiannya, buku ini dimanfaatkan dalam geran penyelidikan UPSI yang bertajuk Melihat Peranan Pengarang dalam Penghasilan Teks Hikayat Melayu atau Sejarah Melayu Long Version versi Tengku Said. Buku Teks Kanun. Kanun di dalam buku ini merujuk kepada teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan-penulisan genre annal atau silsilah. Buku Teks Kanun Melayu ini juga telah dijadikan rujukan serta model-model kepada teks-teks yang lain. Buku Teks Kanun Melayu ini telah dihubung kaitkan dengan peranan pengarang sastra Melayu tradisi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hani Adira binti Azhar akan membentangkan bagi bab 1 dan bab 2. Di dalam bab 1 yang bertajuk Keperangan Sastra Melayu Tradisi terdapat beberapa konsep yang penting. Antaranya seperti konsep dagang, konsep kanun, konsep parodi, konsep sintesis, keperangan Melayu tradisional, sistem sastra tradisi, konsep idea of the book dan peranan pencerita, dan akhir sekali ialah sosiologi sastra oleh Ken Plummer 1997. Okey, saya akan mulakan bagi konsep dagang. Konsep dagang merupakan peranan pencerita yang membawa manfaat serta faedah kepada orang lain. Okey, seterusnya adalah konsep kanun. Konsep kanun lalu merujuk kepada teks sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan genre annal atau silsilah. Okey, seterusnya adalah konsep parodi. Konsep parodi menggunakan beberapa pendekatan seperti menyindir, meneplak, menghukum serta memuji teks asal ataupun teks rujukan. Okey, seterusnya adalah konsep pastiche. Konsep pastiche adalah tema, motif, babak, episod, plot dan imej yang diulang semula atau dijalinkan dalam sesebuah teks tanpa membuat apa-apa hinaan dan perubahan. Okey, konsep yang seterusnya adalah konsep sintesis. Di dalam genre sintesis, terdapat karya sastra yang memperlihatkan timbal balik pengaruh Hindu Islam kerana ia ditulis dengan latar
istana yang masih kuat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Hindu. Walau bagaimanapun, Islam datang namun ia tidak menghapuskan budaya Hindu sepenuhnya. Masuk kepada bab 2 iaitu sejarah Melayu sebagai kanun dan genre sintesis. Yang pertama sekali kita akan lihat sejarah Melayu sebagai cermin kepada cermin dalam hikayat Melayu. Seterusnya kita pergi kepada hikayat Melayu berfaedah sebagai teks cermin dan wacana dagang. Terdapat beberapa peranan penting iaitu peranan pengarang sebagai dagang. Antaranya ialah pertama iaitu legitimasi keturunan dan mitos keturunan. Khususnya bab 3 iaitu gaya penulisan. Sebagai sebuah teks kanon ataupun cermin, sejarah Melayu ini juga berada di ruang lingkup faedah ataupun manfaat, di mana ia dipenuhi dengan unsur-unsur pengajaran, hikmah ataupun erti didaktik, yang mana unsur-unsur ini tersembunyi di sesuatu kejadian ataupun peristiwa yang tercatat di dalam sejarah Melayu. Jika kita lihat pada ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan ayat serta gaya bahasa, pengarang hikayat Melayu memilih ayat-ayat yang tertentu untuk mewarnai teksnya. Antara pemilihan bahasa yang baik dan memberi kesan terhadap pengarangan Tengku Said boleh dilihat dalam beberapa situasi. Yang pertama iaitu upacara adat istiadat dan peraturan. Yang kedua adalah upacara pertabalan raja dan upacara perkawinan diraja. Dan akhir sekali adalah kematian raja. Seterusnya dalam bab ini kita lihat kepada model penulisan hikayat Melayu. Hikayat Melayu adalah teks cermin ataupun sebuah karya adab. Baiklah, dalam hal ini kita dapat lihat dalam hikayat Melayu kita dapat lihat adab seorang pengarang Melayu tradisi dalam beberapa perkara. Yang pertama iaitu merujuk kepada nenek moyang. Yang kedua adalah merendahkan diri ataupun fakir. Yang ketiga mengulang kembali tradisi. Dan yang keempat adalah mengikut tata cara Islam. Baiklah, kesimpulan yang boleh kita lihat pada bab 3 ini adalah pengarang hikayat Melayu dilihat mempunyai kepentingannya tersendiri dan dalam memberikan sintesis terhadap teksnya. Sebagai genre sintesis, unsur-unsur mitos, legenda dan dongeng mempunyai fungsinya yang tersendiri di dalam hikayat Melayu ini. Khususnya kita pergi kepada bab 4 iaitu ruang lingkup penulisan. Sastra hikayat adalah sebuah sastra tulisan yang berkembang pesat dalam tradisi golongan atas. Namun begitu, sastra tulisan ini mempunyai hubungan yang rapat atau mempunyai hubung kait yang rapat dengan sastra lisan. Baiklah, kepentingan penulisan ini dapat dilihat melalui plot sastra sejarah, iaitu melalui plot sastra sejarah yang bersifat kronologi, iaitu ada bahagian permulaan, pertengahan, puncak ataupun klimaks dan pengakhiran cerita. Baiklah, siapakah yang menulis hikayat Melayu? Hikayat Melayu telah ditulis oleh Tengku Said. Bilakah teks ini dikarang dan kenapa? Baiklah, hikayat Melayu ini dikarang pada tahun 1855, kira-kira 6 tahun selepas Raja Akil mangkat, iaitu pada tahun 1849. Baiklah, dalam hal ini kita akan lihat beberapa motif ataupun persoalan. Persoalan ataupun motif yang pertama adalah apa dan menuntut semula hak. Persoalan yang kedua adalah tentang daulat dan kebenaran mitos setempat. Ketiga pula, kedudukan kuasa mempengaruhi cerita dan siapa penaung. Dan keempat pula, bagaimana hikayat Melayu ini diterima. Okey, kesimpulan pada bab ini adalah hikayat Melayu ini ditulis 6 tahun selepas kemangkatan Raja Akil, iaitu pada tahun 1855. Ada beberapa perkara yang menjadi sebab teks hikayat Melayu ini ditulis. Hikayat Melayu ini lahir pada abad ke-19. Ia masih lagi diterima oleh masyarakatnya kerana persoalan politik yang dibawa oleh pengarangnya, sekaligus dapat mengangkat tema politik bangsanya. Bab 5. Kepengarangan Hikayat Melayu. Kepengarangan hikayat Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai sastra mendidik, mengajar, hiburan dan juga semangat kolektif. Malah ia juga melihat kewajaran penulis terhadap audiens dalam mengesahkan nilai dalam teks cerita tradisi. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai hikayat Melayu dari dunia sosial.
Pengarang dibina oleh konteks sosial, manakala konteks sosial pula bertitik tolak dengan teori sosiologi yang melihat sastra sebagai produk budaya. Menurut pandangan sosiologi sastra, idea pengarang terbit dan terbentuk secara kolektif. Oleh yang demikian, karya sastra dijadikan dokumen untuk membaca cita rasa dan aspirasi kolektif bagi sesuatu zaman. Berpandukan pendekatan sosiologika ini memperlihatkan faktor persekitaran atau konteks yang mempengaruhi karya. Bagi aspek pendorong kelahiran sesebuah teks pula terdapat dua, iaitu kuasa feodal sebelum penjajahan dan selepas penjajahan. Yang kedua, perkembangan ilmu dan pengarang. Bagi pengarang dan tanggungjawab sosial, iaitu tugas penjaga istana dalam mengarang surat, ia juga mengarang syair, pantun, sloka dan menyaring hikayat kesukaan tuannya. Contohnya, Tun Sri Lanang. Seterusnya mengenai kepengarangan hikayat Melayu dan Tufaan Nafis. Kedua-duanya menceritakan mengenai keturunan raja kecil. Namun begitu, tidak wajar dijadikan pembandingan kerana hikayat Melayu dan Tufaan Nafis mempunyai latar belakang kepengarangan yang berbeza dalam mengarang isi kandungannya. Baiklah, meneruskan dengan hikayat Melayu menurut konvensi, Tufaan Nafis lebih kepada parodi. Di sini berlaku apabila Tufaan Nafis dijadikan sebagai parodi menggunakan mekanisme konvensi pengulangan episod dan pengulangan motif. Kesimpulannya, hikayat Melayu adalah berbeza kerana merujuk sepenuhnya terhadap teks kanun ataupun pastiche. Manakala Tufaan Nafis hanya memperlihatkan sedikit sahaja episod daripada teks kanun dan tiada konsep dunia terbalik seperti dalam hikayat Pelayaran Abdullah. Bangsa Melayu adalah bangsa yang patuh dan konvensi masyarakat yang telah dipersetujui bersama. Namun konvensi ini dirobohkan semenjak penjajahan barat. Pengaruh kuat hegemoni mental terhadap timur khasnya bangsa Melayu merobohkan tanggapan feodalisme, iaitu istana sebagai pusat intelektual. Disimpulkan bahawa konsep dunia terbalik dalam hikayat Pelayaran Abdullah ini menciptakan kelainan apabila teksnya makin jauh dengan teks kanun. Faktor pengulangan dan mengingat teks kanun sudah tidak wujud lagi dan terkeluar daripada konvensi kerana bukan tertumpu kepada kehadrat duli baginda, tetapi lebih kepada kritikan peribadi kepada perintah yang bersifat individualistik. Kesimpulannya, Abdullah menjadi pemecah the book of tradition yang bermaksud Abdullah ialah seorang yang melanggar idea-idea lama dalam masyarakat atau konvensi masyarakat. Baiklah, kita teruskan pula dengan bab 6, nilai genre sebuah adab. Pengenalan, Tengku Said tidak ketara dalam menampilkan perubahan kepengarangannya dalam teks kanun. Beliau sebagai dagang mematutkan karyanya sebagai teks yang berfaedah dan hanya menampilkan gaya bahasa yang kering emosi, iaitu tidak berlebihan dan tidak mempengaruhi emosi atau perasaan pembaca. Karyanya penuh dengan manfaat dan faedah. Hikayat Melayu lebih signifikan berbentuk pastiche yang mana konsepnya menggunakan penyeruan motif, tema, plot, episod dan lain-lain daripada teks kanun. Berbeza sebenarnya kepengarangan teks hikayat Melayu dan juga Tufaan Nafis kerana teks sejarah Melayu sebagai kanun adalah berbentuk parodi. Seterusnya, kewujudan teks hikayat Melayu adalah sebagai cermin. Cermin ini ialah pancaran imej secara langsung bagi teks sejarah Melayu. Pengarang bertindak memantulkan imej cermin dalam keadaan yang sedikit berbeza apabila kewujudan teks dipengaruhi peranan pengarang sebagai dagang. Kesimpulannya, karya sastra bukan sahaja menjadi dokumen masyarakat, malah turut menjadi cermin kepada teks sejarah Melayu. Secara kesimpulannya, dapatlah kami rumuskan di sini bahawa penghasilan buku teks kanun ini ternyata memberikan maklumat-maklumat tambahan dan info-info yang berguna kepada pembaca. Diterbitkan dalam tahun 2016, ternyata maklumat di dalam buku ini dan info-infonya masih dipakai oleh golongan sastrawan dan pelajar-pelajar IPTA/IPTS khususnya dalam bidang kesusastraan Melayu. Akhir kata dari kumpulan kami berharap dengan sedikit tugasan yang telah kami laksanakan ini memberikan sedikit maklumat tambahan kepada anda semua. Sekian, terima kasih.